penduduk 19. Hari ini tanggal 25 Mac ya saudara ya. 19 ada peningkatan. Ini tiba-tiba saja semalam 1268, hari ini ada 1360. Dan dengan mengundang kematian hari ini 2 kematian ya 1246. Di Sabah ada peningkatan semalam 45, hari ini 70. Labuan ada naik 3, semalam 1. Di Sarawak 308. Ini yang saya Sarawak, warga Sarawak berhati-hati saudara ya. Sebagai Sabah malam saya mengatakan Sarawak ni dia punya peningkatannya tak menentu. Ini yang saya begitu juga di Kedah 49 semalam, hari ini 44. Tetapi di Pulau Pinang, cek tak cerai cek, tak mau, cek tak mau lagu ni. Dia Combi, Mami, Mamu, Nana, awak lagu tu. Semalam 100, hari ini naik lagi 113. 2 hari lepas 88. Di Perak Peranjang juga. Ni semalam 42, hari ni naik 1 pula. Oi, kau nak kabar tebik ni. Di ada penurunan semalam 490, hari ini 356. Di Kuala Lumpur juga ada peningkatan semalam 64, hari ini 98. Begitu juga di Putrajaya semalam 6, hari ini 8. Di Negeri Sembilan ada penurunan semalam 59, hari ini 49. Di Melaka 32, di Johor penurunan 135, hari ini 129. Di Pahang turun semalam 43, hari ini 10. Di Terengganu kekal single digit, semalam 4, hari ini 6. Tapi di Kelantan ada peningkatan ya saudara Azmi ya. Daripada 49 63, dan di Perlis kekal. Tahniah warga Perlis, anda kekal dengan sifar COVID-19 ya. Okey saudara. Saudara harus ingat ya, jangan kita resah andai ada yang membencimu. Kerana masih ramai yang mencintaimu di dunia. Tetapi resahlah andai Allah membencimu, kerana tiada siapa lagi yang akan mencintaimu di akhirat nanti. Kita mintalah kepada Allah hapuskan semua kenangan yang ada dalam fikiran kita. Tapi mintalah Allah lapangkan hati kita agar ikhlas dan redha untuk menerima takdirnya. Ingatlah bahawa betapa banyak orang tertawa padahal kematian berada di atas ubun-ubunnya. Jika dia mengetahui kematian itu, pasti dia akan mati kerana bersedih hati. Barang siapa tidak diberitahu tentang saat kematiannya pada hari esok, pastilah fikirannya akan melayang pada rezeki yang ada raihnya pada setelah esok hari. Sedangkan esok maut akan datang menjemputnya. Itu hadis riwayat Imam Syafi'i. Okey saudara, itu tentang sabda dan juga sedikit tazkirah. Okey saudara. Jangan lupa bila saya buat pencerahan, e-commerce kena ada. Kalau e-commerce ini saudara boleh berhubung dengan Azhar 0113041241. Dia sedang mempromosikan buku-buku saya dengan special discount katanya. Jadi hubungi Azhar 011330412441, dan jangan lupa rendang tok, itu hasil tangan ibunya bersama dengan Baulu Berdal. Ataupun boleh berhubung dengan menantu saya Siti Farahah 0177114300. Siti Farahah jangan lupa dendeng manis Siti Farahah 0177114300. Ataupun saudara boleh mendapat buah-buahan segar daripada Syauqi 0123575703. Dan saya tidak lupa untuk hari ini gambar tak ada, tapi sebab saya berada di luar, jadi saya ingin berpesan kepada teman-teman tentang produk daripada keluaran jamu toko jamu Kemaman, saudara Zul. Saudara boleh berhubung dengan Zul 0999170449, iaitu tonik mayang seri lebat, iaitu minyak rambut ekstrak untuk menghitamkan rambut, mengatasi masalah uban, melebatkan, melembutkan, meluruskan rambut, memberi nutrisi dan menguatkan akar rambut, merawat masalah rambut kering, rosak, bercabang, kelemamu dan sebagainya. Ramuannya adalah buah keras, santan, daun inai dan amla. Berhubunglah dengan saudara Zul 0199170449. Baik saudara,
Salam impian moratorium kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah islah kepimpinan. Iaitu satu reform islah kepimpinan. Bersama-sama dengan saya malam ini adalah saudara Norman Taha. Beliau hari ini adalah merupakan seorang aktivis sosial. Dan dalam keadaan sekarang, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Jadi sebelum saya berbual dan menyantuni ini malam ini agak istimewa ya. Kita akan berbicara. Saudara sila like and share supaya dapat teman-teman lain mendengar, kerana bicara kita malam ini menyentuh soal islah kepimpinan. Tapi sebelum itu biarkan saya menyantuni pantun Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil dari Perlis? Kata Pak Nazil, gulai bersantan ikan ketuka, goreng sepat sama sambalnya. Kalau hutan tidak diteroka, manakan dapat rahsia isinya? Kemudian dalam rangkap kedua, kata Pak Nazil, tinggal di dukuh. Di dukuh ni perkebunan, tinggal di dukuh bertahun-tahun. Dukuhnya kemas, tanahnya landai. Dukuh ni pondok. Kalau kukuh perdu pohon, usah cemas, ribut membadai. Jadi kalau rumah kita kuat, pondok kita kukuh, tak usah takutlah. Jadi begitu juga dengan macam Parti UMNO. Dia kukuh, datanglah badai macam mana pun, boleh disantuni. Begitu juga dengan pantun Abang Lee dari Terengganu. Abang Lee kata, dirunduk, tunduklah padi, diredah, rebah ke bumi. Tanah sekangkang, tidak dijual beli. Biar putih tulang, jangan putih mata. Ini saudara Abang Lee dari Terengganu, dia semangatnya. Jadi, saudara, sebelum saya memberi pencerahan lagi, saya ingin memberi peringatan kepada saudara, ya. Bagi mereka yang menyunting semula live saya dan masuk ke channel YouTube, anda bertanggungjawab di atas suntingan yang dibuat. Pihak saya tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca. Jadi, sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen anda di sini. Ya. Pihak saya juga tidak mampu untuk memantau ke semua komen-komen tulis di sini. Segala komen anda adalah hak dan tanggungjawab anda sendiri. Jangan lupa tu ya, saudara. Dan sekali saya menyatakan kebajikan didahului, rakyat disantuni. Hari ini soal moratorium tidak terlaksana. Soal bantuan prihatin tah jauh ke laut nampak gayanya. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja masih lagi belum tuntas bagaimana yang dituntut. Itulah keadaannya. Dan yang menjadi kerunsingan saya adalah laporan CPI Jabatan Statistik Malaysia. Semalam saya baca ada satu laporan CPI Jabatan Statistik Malaysia yang mengatakan sejumlah 326 jenis barang makanan dan minuman naik harga di seluruh negara. Sebab itu saya katakan bahawa Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna lakukan? Apa tindakan beliau sebagai menteri? 326 jenis barangan, makanan dan minuman naik harga di seluruh negara. Ini adalah laporan CPI. Jadi, saya nak berbual sedikit dengan Ustaz Norman. Saya panggil dia Ustaz Norman sebab Ustaz Norman ini dulu adalah bekas pernah bertanding dalam tiket PAS. Ya? Sebab ramai kawan-kawan teman-teman nak bertanya dengan saya kenapa saya tak bercakap dengan orang PAS. Hari ini saya bercakap dengan mantan orang PAS. Ya. Boleh saudara Ustaz Norman ceritakan sedikit latar belakang dengan Parti PAS? Pengalaman lama saya dengan PAS baik. Kuat sikit Ustaz. Saya pun dengan Parti PAS itu sendiri tidak ada masalah. Yang saya bermasalah dengan golongan-golongan yang saya anggap sebagai parasit di dalam PAS ketika dulu sebelum mereka keluar dan membentuk parti yang baru. Jadi dengan PAS sekarang saya tak ada masalah, dengan pimpinan tak ada masalah. Sebab saya bukan bermasalah dengan mereka. Saya bermasalah dengan golongan parasit, itu saja. Ustaz pernah bertanding dulu dalam parlimen lah? Saya pernah bertanding tahun 1999 di peringkat parlimen. Okey. Kemudian kursi mana tu Ustaz? Kursi Parlimen Kuala Selangor. Oh, kursi Parlimen Kuala Selangor. Itu kawasan Menteri Besar. Jadi Allah yarham Tan Sri Abu Hassan. Ya. Okey. Kemudian tahun 2004 bertanding di peringkat Dun Bukit Malawati gitu. Di Selangor, Kuala Selangor juga. Kita jumpa dengan dua orang mantan ahli PAS yang pernah bertanding di bawah tiket PAS. Hebat Ustaz Norman ni. Tapi tewas di tangan calon Barisan Nasional. Jadi kemudian bagaimana perjalanan Ustaz dengan Parti PAS dan sebagainya? Perjalanan dengan Parti PAS saya anggap sepanjang penglibatan saya dengan gerakan PAS di Malaysia,
secara umum lah, secara official di Malaysia bermula tahun 1993 ketika saya kembali daripada luar negara. Sehinggalah saya dipecat lah selepas PRU yang ke 2013 itu lagi. Jadi perjalanan dia baik. Saya melihat PAS ni kalau diolah dan diurus secara baik dan jika mereka mendapat rakan kongsi politik yang baik, maka saya rasa PAS ini mempunyai potensi yang besar untuk mengurus negara kita dengan baik. Sebab kita akui PAS sekarang ini saya diberitahu ada lebih 1 juta ahli dia. Kalau dia boleh digandingkan hari ini dengan Muafakat Nasional yang dalam UMNO itu sendiri ramai golongan profesional teknokrat yang berpengalaman mentadbir negeri dan negara sepanjang hampir 63 tahun. Maka saya rasa gandingan antara PAS dan UMNO ini terbaik untuk rakyat Malaysia pada ketika ini. Itu Muafakat Nasional lah. Sekiranya dalam Muafakat Nasional ini, itu yang saya lihat. Jadi bagaimana pula Ustaz melihat sekarang ni perkembangan mutakhir? Saya melihat tentang Muafakat Nasional, nampaknya tiang layarnya dah mula robek ni Ustaz. Saya rasa di situ mungkin ada silap percaturan. Sebab dari segi asalnya kelahiran apa yang dinamakan permuafakatan ini ia wujud daripada kesedaran dan kehendak orang Melayu itu sendiri apabila kuasa pemerintahan ini tidak diserahkan kepada orang yang betul-betul layak. Akhirnya kita sudah mengalami suatu kehancuran dalam masa 22 bulan sahaja. Walaupun kita sudah membina negara ini hampir 60 tahun lebih sejak kita merdeka, tetapi apabila diserahkan kepada orang yang tidak ahli dia ataupun orang yang tidak mahir ataupun orang yang suka berjanji beratur-atur janji tapi janji bulan dan bintang sebenarnya mereka tak boleh buat seperti yang mereka maklum, akhirnya hancur dalam masa 22 bulan. Saya melihat bahawa berkali-kali saya katakan bahawa ini adalah merupakan ketempangan dan juga kesonsangan dalam sistem demokrasi. Sebab itu bila mereka menangi, kita tak marah dia nak menang, Pakatan Harapan nak menang melalui di bawah panji Parti Keadilan Rakyat. Negara ini demokrasi. Demokrasi, Tetapi bila parti kecil, orang yang kecil itu nak memerintah orang yang besar. Jadi maka itulah menjadi akhirnya kerana ketempangan itu maka hancur kerajaan yang mereka bina selama 22 bulan. Dan banyak benda tak dapat terlaksana. Kerana yang mewakili parti PBM saat itu cuma mewakili 13 kursi saja. Macam mana dia nak mengekang dengan pengaruh daripada parti DAP yang berjumlah 42 kursi, begitu juga dengan daripada PKR. Macam mana dia nak rule keadaan begitu? Tak gitu Ustaz? Betul. Jadi saya melihat sekarang kerajaan PN hari ini pun perkara yang sama. Repeat yang sama juga. Sebab itu apabila minoriti dalam kerajaan minoriti menguasai majoriti, maka minoriti ini akan cuba untuk mengembangkan diri dia, memperbanyakkan bilangan dia. Maka begitulah saya lihat apabila ini berlaku dalam kerajaan PN ini, mulalah mereka membeli, melompat wakil-wakil rakyat ni kan, yang akhirnya sudah ada kluster melompat, kluster lompat pagar dan berbagai kluster pengkhianat. Pelbagai kluster lah. Musim kluster dalam orang politik. Ya Rabbi, ya Tuhanku. Nah Ustaz, itu dari segi politik sementara. Kita lari sekejap. Saya melihat ada satu keadaan yang berlaku di Pahang, Ustaz, di Tanah Putih. Iaitu seorang peniaga kedai makan. Beliau telah dikompaun sejumlah RM50,000 kerana beroperasi melebihi tempoh masa yang dibenarkan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Jadi menurut kepada Ketua Polis Daerah Pekan Superintendent Muhammad Razali, tindakan ke atas peniaga berusia 54 tahun itu dibuat dalam Ops COVID-19 kira-kira jam 12.15 tengah malam Ahad lalu. Jadi dalam operasi itu katanya sepasukan anggota polis anggota pasukan pemantau Bravo, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Pekan bersama anggota Majlis Daerah Pekan telah membuat pemantauan di kedai makan berkenaan. Jadi semasa pemantauan dibuat, premis tersebut dapati gagal mematuhi arahan Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia apabila beroperasi lebih masa yang dibenarkan. Itu katanya. Jadi Encik Marazali berkata peniaga terbabit di kompaun sejumlah RM50,000 di bawah Peraturan 18 Perkara 2 Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit
PPP di PPB 2020 nombor 3 2021 yang boleh dihukum di bawah peraturan 18/2. Jadi bagaimana Ustaz melihat dari segi kompaun dikenakan? Setakat peniaga berapa sen sangatlah dapat untung, tiba-tiba nak kena kompaun sampai 50,000. Apakah mereka tidak mempunyai keprihatinan? Jadi dari segi peraturan-peraturan itu mereka tak berfikir ke? Kalau ada saman hotel kat Genting Highland tu buka okeylah. Ini kalau setakat di peniaga gerai di majlis daerah Pekan tu saya rasa tak banyak. Macam mana pandangan Ustaz? Saya melihat di situ ada dua aspek yang perlu diperlihatkan. Yang pertama aspek penguatkuasaan, enforcement. Maksud dia kepada pihak PDRM dan pengarah kesihatan. Mereka hanya menjalankan akta yang telah diwartakan. Maksud dia mereka melaksanakan tanggungjawab mereka. Mana maksud dia perniagaan pukul 10 kena tutup. Tetapi aspek yang kedua, siapa yang menetapkan SOP ini? MKN, kementerian atau bagaimana? Kesihatan. Kenapa mereka menetapkan pukul 10? Adakah pukul 10 COVID tak ada dan pukul 12 suku COVID ada? Itu masalah. Jadi maksud dia di sini saya tidak menyalahkan pihak enforcement. Mereka menjalankan tugas. Maksud tugas dia. Tetapi yang menetapkan SOP itu kena rasional lah dalam keadaan adakah pukul 10 COVID tak ada, pukul 12 suku malam COVID ada. Gitu je. Di samping melihat setelah hampir 1 tahun rakyat mereka ini sekejap niaga, sekejap tak boleh niaga, mereka ini saya rasa mereka sudah kehabisan wang simpanan. Kalau mungkin ada gelang-gelang rantai cincin isteri tu mungkin dah pergi pajak gadai dah. Gitu kesiannya. Untuk meneruskan survival kehidupan mereka. Itu je. Biasanya orang berniaga ni orang yang tak ada duit lah. Sebab tu mereka berniaga. Jadi sepatutnya kerajaan yang menggubal akta atau peraturan itu kena memikirkan keadaan rakyat, kena merasai denyut nadi rakyat ini. Betul. Kalau kamu diletakkan sebagai penguasa, pemerintah, dengan undi daripada rakyat, sokongan daripada rakyat, tetapi bila kamu dapat kuasa, kamu tak boleh berfikir, sedangkan kamu berasal daripada rakyat juga. Setuju. Kamu duduk di kayangan satu tahap, kamu menggumbal peraturan, kamu tidak berfikir tentang rakyat ini. Saya rasa amat malanglah kepada rakyat ini yang mendapat pemerintah seperti ini. Betul. Malanglah bagi rakyat memiliki pemerintah yang tidak ada keprihatinan tentang untung nasib rakyat. Jadi bagaimana pula kadang-kadang sekarang ni ada pula satu ordinan baru gamaknya. Kalau jual jeruk dekat tepi jalan tu pun boleh kena saman Ustaz. Macam mana tu? Ianya ginilah, disaman sebab apa? Adakah sebab dia mengganggu lalu lintas? Saya lihat mereka tidak mengganggu lalu lintas sebab bila mereka kenderaan berhenti ketika traffic light merah kan, baru mereka jual itu kan. Satu. Cuma mungkin ianya kadang-kadang membahayakan keselamatan penjual satu. Yang kedua, mungkin dia mengganggu trafik yang diminta untuk membeli. Tetapi saya rasa saya pun pernah tersua dengan insiden-insiden seperti itu. Mereka tidak memaksa, mereka tanya nak beli, tak nak sudahlah itu kan. Jadi saya rasa kena dipertimbangkanlah supaya andainya ia tidak mengganggu trafik perjalanan, maka kita rasa mungkin boleh dinasihatkan di tempat-tempat yang sesuai. Jangan masuk di tempat yang orang kata yang lalu lalang terlampau sibuk dan bahaya, selekuh tu mungkin kita bagi nasihat tidak boleh. Tapi kalau tempat-tempat yang kita rasakan okey, maka berilah pertimbangan. Selepas rakyat 1 tahun tidak boleh mencari pendapatan. Yalah itulah. So akhirnya dia orang kata lah jual jeruk di lampu isyarat kena saman. Jual beruk di parlimen tidak ditindakan. Gitu. Aduh. Nah, saya khawatir dalam keadaan sekarang ni kalau benda-benda macam ini berlaku, akhirnya rakyat marah. Marah pada pemimpin. Bagaimana berlaku di India? Sesaat ada satu peristiwa di India tu, ahli parlimen di India tu kan mungkin dia janji dengan orang kampung dia ataupun pengundi-pengundinya konon nak buat pembangunan. Akhirnya bila dia rakyat merasakan bahawa mereka kena kencing, bila wakil rakyat dia turun ke kawasan, dibelasah oleh orang kampung. Itu ada tular dalam ni website. Sebab saya lihat gini, Malaysia ini sepatutnya siapa juga yang menjadi kerajaan atau penguasa di Malaysia ini, mereka harus berterima kasih dan bersyukur kepada rakyat dia. Sebab apa? Sebab
rakyat di Malaysia ini mereka tak malas. Majoriti dia nak bekerja untuk dapatkan duit sendiri. Melainkan dalam keadaan-keadaan tertentu mereka dihalang keluar rumah, tak dibenarkan untuk mereka, barulah mereka mengharapkan bantuan daripada kerajaan. Tetapi mereka pun berfikir, setahun ni takkan kerajaan nak bagi duit saja kan? Sampai bila duit kerajaan nak diberi secara gitu? Setuju. Jadi mereka cuba untuk berusaha untuk berniaga, mencari sara diri, berdikari. Jadi kalau itulah yang berlaku, rakyat tidak mahu menyusahkan kerajaan semata-mata, kerajaan kena bersyukur. Jangan sampai peringkat rakyat ini dahlah nak berniaga tak dibenarkan, duit tak dibantu, apabila rakyat tidak dapat makanan, tidak dapat memperoleh sumber makanan, saya rasa bahaya kepada mana-mana negara. Betul. Rakyat akan turun di jalanan tu. Itu bahaya. Bila rakyat turun di jalanan, kita tak boleh kawal. Okey tu, saya tadi kiriman banyak sangat, dia masuk berpuluh-puluh kali dah macam-macam ni. Pelayan Zaini Kamal Zainon, banyak sangat. Kalau tak layan tak boleh. Saya tahu ini RBA tapi kita berani. Bagi saya tak ada masalah bagi saya kalau pandangannya itu, sebab dia mengatakan bahawa pemimpin UMNO dan BN lah yang mengizinkan kalimah Allah digunakan oleh bukan Islam. Dia kata UMNO dengan BN lah. Sedangkan UMNO itu kerajaan, kan? Jadi sila Ustaz Norman jawab Ustaz. Dia gini, kalimah Allah ini dia memasuki fasa yang berperingkat sebelum ini. Ya. Sebelum ini sudah ada permintaan sejak daripada tahun 2008 lagi isu ni. Kerajaan ketika itu Barisan Nasional, mereka sebagai kerajaan dengan menyedari bahawa rakyat mereka ini bukan sahaja orang Melayu yang beragama Islam, tetapi ada yang Cina, India, yang pelbagai agama. Kristian ada, Buddha ada, Hindu ada. Jadi dalam keadaan-keadaan tertentu permintaan-permintaan oleh penganut-penganut agama ini ada disuarakan, diajukan kepada kerajaan. Tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu kerajaan sudah memberikan peraturan-peraturan supaya keharmonian antara kaum dan agama ini dapat dipelihara. Sebab apa? Sebab Malaysia ini satu-satunya negara di dunia ini yang mempunyai rakyat yang berbilang kaum dan pelbagai agama hidup boleh secara aman dan damai. Inilah formula yang telah dilakukan oleh Barisan Nasional sebelum ini. Dengan menyedari bahawa memang ada permintaan, tetapi tidak semua permintaan mereka itu dibenarkan. Umpamanya ada fatwa kebangsaan, ada arahan-arahan daripada menteri yang dipertanggungjawabkan untuk akta pencetakan. Kalimah Allah, Baitullah, ini tidak boleh. Sejak daripada dahulu lagi. Jadi saya tidak nampak apa hujah mereka yang mengatakan Barisan Nasional yang membenarkan. Tidak ada. Cuma di sana saya lihat kes yang melibatkan Jill Island ini, yang baru-baru ini, ini isu yang sejak bermula tahun 2008. Itu je. Kemudian ada kes kalimah Allah ini yang titular FMC, Federal Christian Malaysia itu, yang meminta dalam publication mereka untuk boleh digunakan untuk dalam terbitan Herald dulu pada tahun 2013-14 dah selesailah. Kemudian yang Jill Island ni timbul kerana dia mendakwa dia ada hak untuk dalam bentuk sebaran pendidikan mereka. Tapi kita mengatakan bahawa kenapa selepas 2021 tahun mereka ini baru meminta untuk gunakan kalimah Allah? Kalau ujah mereka mengatakan kerana mereka nak gunakan Bible dalam bahasa Melayu. Sebab itu mereka nak gunakan nama kalimah Allah itu sebagai Tuhan mereka. Kita kata nama Allah ini bukan terjemahan bahasa Melayu. Allah ini dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Melayu, God ini terjemahan dia Tuhan, bukan Allah. Tetapi Allah ini ialah nama khas bagi Tuhan kepada orang Islam yang berada dalam kitab asal mereka, kitab Al-Quran yang dalam bahasa Arab. Sedangkan dalam kitab Bible ini, sama ada Old Testament ataupun New Testament, dia tidak dinamakan Allah. Dia dinamakan Yahweh. Ada yang kemudian mereka menggunakan nama-nama yang lain. Tidak ada pun. Tidak ada pun nama Allah itu sendiri. Jadi apa tujuan mereka nak menggunakan nama Allah ini dalam kitab mereka ke, ataupun dalam pendidikan mereka ke, ataupun dalam publication mereka?
Nah, saya mengutarakan sebab saya tengok naik dah berkali-kali orang nama Zalni Kamal ni berkali-kali dia ingat kita ni orangnya yang one sided. Saya minta maaf lah Saudara Zali. I think you got the wrong person. Okey, saudara seolah mencabar saya tak ada kisah. Saya nak cakap apa pun, tapi saya nak bagi tahu pada saudara, jangan memancing perasaan saya untuk marah semua orang apa semua, sama ada saudara daripada RBA ke apa semua. Ustaz, saya tak pernah marah dengan orang, Ustaz. Saya menyantuni semua orang sebab kita warga cinta damai. Tapi jangan nak tunjuk pandai lah. Saudara lahir tahun berapa? Macam Ustaz kata tadi, ini isu ni tahun 208. Memang kita akui 208 UMNO Barisan Nasional. Tapi waktu itu ada perbicaraan dan sebagainya. Dan kerajaan kita waktu itu telus. Terpulanglah pada mahkamah. Takkan kena campur tangan dan sebagainya. Dan waktu itu juga, saudara Zali, anda mungkin pengikut daripada PAH gamaknya, marah pada kerajaan. Saya cakap terus terang, dalam keadaan begini, kadang-kadang mereka memancing saya punya emosi, Ustaz. Saya tak maaf lah, Ustaz. Kadang-kadang saya tengok benda gitu, seolah-olah kita ni penakut sangat. Kalau nak berhujah, kita berhujah secara anak jantan. Masalah sekarang ini, yang kita lihat bahawa mereka tidak meletakkan perlembagaan itu di atas segala-galanya. Hari ini segalanya hancur bucai. Saudara penyokong PBM itu hak saudara lah. Saudara menyokong kerajaan Perikatan Nasional sekarang, nak kata bahawa isu ini dibenarkan pada zaman Barisan Nasional, itu salah. Sebab benda ini dibicarakan sejak daripada tahun 2008. Dan tak berhenti sehingga tahun ini saja. Saya tak nak bercakap benda ini, Ustaz. Kerana saya bukan pakar dalam agama. Sebab itu saya layanlah begitu. Jadi saya minta pelai-pelai saya, memang dia marah pada Zali ni. Dia suruh saya singkirkan. Saya tidak mahu begitu. Cuma gini tu. Saya harap gini. Dalam isu kalimah Allah ni, saya mengharapkanlah teman-teman kita, sama ada daripada orang Islam maupun daripada orang Kristian sendiri, kita jangan melata. Saya khawatir gini. Ada sebenarnya unsur-unsur atau gerakan, sama ada daripada dalam Malaysia maupun luar Malaysia. Mereka sengaja mahu supaya umat Islam dan masyarakat Kristian mereka bergaduh sesama mereka. Nak tengok perpecahan. Perpecahan. Sebab apa? Macam saya sebut tadi. Di Malaysia ini satu negara yang unik di dunia. Peribumi majoriti dia orang Melayu. Tetapi ada orang Cina dan orang India dengan pelbagai agama. Tetapi mereka ini boleh duduk dalam sebuah negara ini sejak kita merdeka hampir 63 tahun. Mereka ini duduk aman dan damai. Ada sikit-sikit gesel. Tetapi mereka boleh selesaikan di meja perundingan. Kita tidak mahu ada unsur-unsur yang unsur yang tak baik daripada luar saja untuk memecahkan kita. Sebab apa? Di Indonesia berlaku. Di Timur Tengah berlaku. Di Filipina berlaku. Tetapi di negara kita belum pernah berlaku. Sebab kita warga cinta damai, Ustaz. Kita mempunyai rukun negara yang meletakkan dalam perlembagaan kita kepercayaan pada Tuhan. Yang kedua kesetiaan pada raja dan negara. Kemudian kedaulatan undang-undang dan perlembagaan. Jadi dia orang ni kadang-kadang yang masuk dalam war saya ni, kadang-kadang seolah mencabar saya. Bukan sekali, dua kali, tiga kali, empat kali. Dia ingat kita ni jenis orang, I think he got the wrong person lah gamaknya. Nak berhujah, biar kita berhujah dengan baik. Saya minta saudara jangan maki hamon. Okey, Ustaz, sekarang ni kita masuk satu bab lagi, iaitu tentang masalah anak-anak muda kita. Pelajar-pelajar kita, iaitu yang masih lagi bergelar mahasiswa. Waktu PKPP awal dulu, Perintah Kawalan Pergerakan dan sebagainya itu, memanglah kerajaan Tan Sri Muhyiddin ada memberi bantuan. Tidak dinafikan, itu berupa bantuan RM200 ke siswa-siswa. Tapi itu sekali ajalah. Dan sekarang tak ada langsung, Ustaz. Dan kononnya ada diumumkan ada bantuan internet, data internet, tapi tidak dikreditkan dalam akaun mereka. Jadi anak-anak muda kita, tentunya khususnya pelajar-pelajar di pusat pengajian tinggi ini, mereka disisihkan daripada kebantuan, sedangkan apa lagi mereka ada? Janji nak bagi tu, bagi ini, tak ada. Apa pandangan Ustaz? Cuba Ustaz tengok. Saya lihat gini. Pelajar-pelajar mahasiswa pengajian tinggi ini dia ada menteri dia. Ada menteri. Apabila bajet sudah dinyatakan dan diluluskan, bermakna Menteri Kewangan mengeluarkan bajet itu, mesti dia dah tahu duit itu datang daripada mana. Maksudnya untuk setahun akan datang, sama ada sudah ada ataupun akan terkumpul, ada. Sebab itu mereka dibentangkan. Kemudian bajet itu sudah diluluskan, maka menjadi tanggungjawab kepada menteri yang berkenaan untuk memastikan bahawa apa yang telah dinyatakan mesti deliver. Maksud dia, kalau pelajar ini tidak dapat seperti mana yang dijanjikan, saya rasa menteri itu gagal.
Itu yang saya katakan bahawa menteri yang ada sekarang banyaknya cak ayam. Oh gitu. Saya minta maaf, ada juga di kalangan bila sebut menteri ni Ustaz. Menteri datang dari UMNO pula tu Ustaz. Oh tu. Ustaz saya mungkin tak ada pengalaman kot. Itulah sebab itu saya walaupun dia daripada parti saya, kalau tak betul kita kena sonsong. Memang betul lah. Kita tak boleh mengiyakan satu benda yang tak betul. Dia anak-anak muda mengharapkan bantuan daripada kerajaan tapi tidak terlaksana. Janji seribu mimpi. Okey Ustaz, kita beralih sikit daripada sebab saya sentuh tentang menteri daripada Ketua Pergerakan Wanita UMNO Malaysia. Sekarang ni musim terpau. Perhimpunan Agung UMNO Ustaz. Nah, saya melihat lagi ni cabaran terhadap Presiden UMNO begitu kuat sangat, iaitu tentangan terutama daripada mereka yang dilantik. Bukan dipilih. Kalau kalangan ahli majlis tinggi yang dipilih itu, kita kata okeylah sebab ia merupakan pilihan daripada ahli-ahli UMNO. Tapi mereka yang dilantik Ustaz, contohnya kalah bertanding jawatan Timbalan Presiden, maka Presiden lantik dia sebagai Ketua Agung. Kalah bertanding jawatan Majlis Kerja Tinggi, Presiden lantik dia sebagai Ketua Perhubungan Negeri. Tapi hari ini mereka ini pula yang menjadi duri dalam daging dan seolah menentang pula. Macam tak terima kasih. Boleh Ustaz bagi pandangan sikit? Ini pandangan Ustaz bukan hanya dari pandangan sebagai mantan ahli PAS, tetapi juga sekarang ni dah dalam bersama dengan UMNO kita ni, pandangan Ustaz sebagai manusiawi. Apakah tidak ada langsung perasaan berterima kasih? Maka sedangkan ahli-ahli majlis tinggi yang lain tak bercakap. Pemimpin-pemimpin lain tidak bercakap. Jadi mereka ni yang tidak dipilih dalam parti UMNO, yang dilantik oleh Presiden, kemudian mendapat jawatan sebagai menteri, dapat jawatan sebagai pengurusi JLC apa semua tu, mula mereka memperlihatkan sokongan dan kesetiaan pada si dia. Jadi akhirnya cara contoh terbaik serang Presiden. Boleh Ustaz bagi pandangan? Saya melihat gini, saya bagi gambaran begini. Ya. Suatu ketika Saudara Lim Guan Eng setiausaha kepada DAP. Ya. Sebelum mereka jadi kerajaan. Ya, Setiausaha Agung DAP. Ya. Dia didakwa atas rasuah kondominium dia, banglo dia dan begitu. Tapi orang DAP semua peringkat mempertahankan dia. Ya. Sehinggalah ketika dia menjadi Menteri Kewangan, dia jadi kerajaan, kes dia digugurkan, ditariklah oleh AG pada ketika itu. Okay. Dalam isu yang sama, Saudara Anwar Ibrahim keluar masuk penjara dengan pelbagai tuduhan, dan ada yang dibuktikan, ada yang tak boleh dibuktikan di mahkamah. Tetapi orang PKR tidak seinci pun lari daripada untuk terus mempertahankan Anwar Ibrahim. Apabila ini berlaku kepada Presiden UMNO, yang kita lihat bahawa hari ini pertuduhan yang diterima oleh Presiden UMNO ini setelah dia enggan kepada desakan Dr. Mahathir ketika itu sebagai Perdana Menteri untuk membubarkan UMNO, maka dia dituduh. Kenapa ahli-ahli UMNO ini, khususnya pimpinan di peringkat tertinggi, tidak terus mempertahankan Presiden dia? Seolah-olah kau dah kena tuduh, unduhlah, bagi orang lain. Sedangkan tuduhan itu belum lagi dibuktikan di mahkamah. Baru nak bahagian pendakwaan baru nak membuktikan kalau ada prima facie. Itu belum ada lagi. Kenapa mereka ini mengambil sikap seperti itu? Pertama. Yang kedua, saya lihat pemimpin-pemimpin ramai dalam UMNO ni lah. Yang sudah sampai ke peringkat kepimpinan tertinggi, yang sudah menjadi menteri hari ini, yang ada banyak pertikaian, yang memegang JLC, maaf saya minta lah. Mereka ini seolah-olah tidak tahu adab-adab berorganisasi. Kalau dalam PAS kita panggil adab berjamaah. Amal jama'i. Dia tidak faham. Dia tidak faham. Mereka ini dalam satu organisasi sudah semestinya mereka ini terikat dengan peraturan-peraturan organisasi. Kamu orang bawah, kamu kena sokong yang atas. Kalau orang atas ada buat silap, boleh tegur. Ada saluran. Apatah lagi, mereka ini masih mempunyai jawatan dalam parti. Ada saluran untuk mereka membuat teguran. Tetapi sampai peringkat, mereka ini memulaukan atau boikot atau sabotaj Presiden itu sendiri yang terpilih. Pemilihan ni bukan dilantik. Mereka dipilih oleh perwakilan. Hampir 140,000
para perwakilan seluruh negara memilih dia sebagai presiden, tiba-tiba kamu nak sabotaj dan kamu tidak mahu dengar akur kepada keputusan yang dibawa oleh presiden bersama dengan Majlis Kerja Tertinggi, saya rasa ini satu perkara yang amat malang kepada sebuah organisasi. Dan saya melihat kerana bukan hanya itu saya Ustaz, kerana mereka ini adalah orang yang dilantik, bukan dipilih. Apatah lagi kalau dia dilantik. Dia dilantik dengan berlapang dada presiden, menyantuni mereka yang kalah, bagi kesempatan duduk, lepas itu dapat pula jadi menteri dan sebagainya. Jangan sampai pula nanti ada hari kata tak sedari. Kamu duduk situ, kamu dilantik bukan dipilih oleh kamu betul. Dilantik. Jangan sampai kamu tak sedar diri. Jadi bagi saya tak tahulah apa salahnya presiden pada ahli-ahli UMNO ni. Boleh Ustaz, boleh begini? Yang tak Ustaz dari luar, saya dari dalam, saya warga UMNO Ustaz ya. Saya lihat gini. Mungkin presiden, mungkin ahli nak lihat supaya presidennya lebih tegas dan lebih keras terhadap musuh-musuh politik dia, mungkin. Ataupun ahli-ahli ini rasa bahawa presiden ini asyik menyantuni harapan gesaan daripada grassroots berbanding daripada pemikiran hanya di kalangan kelompok pemimpin saja. Sebab ada dalam sistem pengurusan ni ada yang bottom up, ada top down. Itu je. Ada setengah organisasi macam PAS ni lah. Apabila satu keputusan sudah diambil dengan mengambil lebih kurang pandangan semua, bila keputusan sudah dibuat, arahan itu akan turun daripada atas ke bawah. Mereka akur. Sebab dalam sistem perkadiran mereka dibentuk seperti itu. Mereka ada sifat wala, kepatuhan kepada keputusan jamaah. Tetapi dalam UMNO ini saya lihat seolah-olah presiden dan majlis tertinggi dia menyantuni hasrat dan harapan daripada akar umbi. Dibawa di peringkat tertinggi, dibincangkan kewajarannya, baru dibuat satu keputusan. Kalau inilah mereka ini cuba sabotaj atau tidak akur kepada arahan presiden bersama keputusan majlis tertinggi, saya rasa mencari mautlah pemimpin ini. Untuk langgar keputusan parti. Sebab ini hasrat akan undi. Sebab saya melihat bahawa contohlah sebagai isu sekarang ni yang diperjuangkan oleh pemimpin tersebut tentang penolakan ahli peringkat akar umbi untuk terus bekerjasama dengan PBBM. Kerana ahli-ahli peringkat akar umbi tak dapat menahan lagi amarahnya. Bukan kerana merasakan bahawa mereka sebagai kerajaan, tidak. Sebab waktu apabila Datuk Seri Presiden dan ahli-ahli UMNO menyokong pembentukan kerajaan yang baru, itu selepas hancurnya Pakatan Harapan, Pakatan Harapan 1, kemudian naik sekarang ni PBM. Jadi ahli-ahli UMNO pada waktu itu cukup berlapang dada menerima. Dengan terbuka, Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, mana-mana barisan menteri apa semua, tak ada masalah pada rakyat. Tetapi bila saban hari UMNO ini disinggul oleh pimpinan daripada Armada, kemudian ada pula tolong mengatakan kami nak kursi itu, kami nak kursi ini, jadi langsung tidak menghormati pada UMNO ni, maka mulalah naik amarah daripada kalangan warga UMNO peringkat akar umbi. Dan lebih marah lagi Ustaz, mungkin Ustaz tak tahu atau mungkin Ustaz tahu, adanya cawangan-cawangan PBM yang ditubuhkan di peringkat kawasan-kawasan parlimen yang ahli-ahli dicuri. Sebagaimana kenyataan Datuk Nazir Aziz, dia kata ahli dia pun dicuri, nak dibayar duit beribu-ribu ringgit kononnya untuk menjadi ahli mereka, dan benda ini telah menyinggung perasaan. Akhirnya pada 3 hari bulan Januari lalu, dalam persidangan UMNO bahagian-bahagian, 145 bahagian Ustaz membuat usul supaya UMNO menarik diri bekerjasama dengan PBM. Dan malangnya usul daripada bahagian ini dianggap sekononnya ada orchestrate, kerana ada orang tertentu yang adakah Ustaz dengar macam tu, macam mana? Saya ada juga dengar kata seolah-olah macam dirancang. Tapi kalau dia nak, ialah 190 bahagian. Kalau 145 tadi bahagian, mereka nak merancang ni, saya rasa susah. Kalau nak rancang 10 bahagian tu mungkin boleh tahan. Betul. Ataupun 50 bahagian. Tapi kalau sampai 145 bahagian ni, mungkin
agak sukar, orang pun kata betul ke ni? Kalau katalah dia kata bahagian ini mereka sumbangkan duit berapa ratus juta nak habis. Betul. Satu. Hanya untuk mengelak daripada usul undi untuk menarik sokongan saja, bukan nak sokong orang itu orang ini. Ya. Cuma saya lihat tu gini tu. Saya lihat mungkin ramai tak sedar. Ya. PPBM ni saya rasa parti yang bermasalah dan sedang mengundang masalah. Parti yang bermasalah dan sedang mengundang masalah. Sebenarnya gini. Ya. Ketika menghadapi PRU yang lepas 2018, saya secara peribadi melihat kalau gerak kerja dalam Barisan Nasional UMNO ketika itu tidak diperbaiki. Ya. Saya khawatir akan jatuh. Dan ini ternyata pada 9 Mei 2018 jatuh. Ya. Kenapa saya melihat begitu? Kerana ada beberapa kecenderungan khususnya anak muda ketika itu. Isu GST dan isu ketika itu 1MDB amat terkesan di kalangan orang muda dan rakyat itu sendiri. Maka ketika itu saya lihat ada sebilangan pemimpin-pemimpin UMNO, dia sengaja mencari hela supaya dia tidak menjadi sebahagian daripada parti yang hilang kuasa, mereka keluar daripada parti UMNO, mereka membentuk parti. Maka tertubuhlah saya panggil dia parti bermasalah ni, parti PPBM ni. Okey. Tetapi dalam keadaan itu, mereka cuba berkongsi gerak kerja bersama parti PH ketika itu yang ketika itu dilihat akan meraih sokongan daripada rakyat yang kecewa ini atau terkesan dengan dua isu tadi. Apa formula yang mereka gunakan, tiba-tiba mereka menang. Saya pun tak boleh faham kenapa DAP, PKR dan PAN ini mengambil mereka ini sebagai tonggak kepada kerajaan mereka. Itu. Okey. Seolah-olah saya lihat PPBM ni mencuri kemenangan daripada tiga parti ini, daripada PH ni. Okey. Apabila 22 bulan berjalan mereka mentadbir negara Malaysia, macam Datuk tu, politik songsang tu, minoriti menguasai majoriti kerajaan tu, maka kerosakan berlaku bukan saja dalam pentadbiran mereka, tetapi dalam negara ini hancur. Banyak aset-aset kerajaan, aset-aset yang berkaitan dengan orang Melayu Islam dijual. Kerana apa? Kerana mereka nak duit untuk menguruskan negara. Mereka tak boleh generate ekonomi negara. Mereka tak boleh ke atau tak tahu nak generate? Mereka ini, sebab mereka ini duduk dalam satu kumpulan yang bercakaran satu. Mereka ini mempunyai impian masing-masing. Okay. Jadi apabila 22 bulan ini rakyat bangkit memberontak. Memberontak, mereka kata tak boleh. Akhirnya di situlah saya lihat satu tajdid. Islah yang bangkit daripada majoriti orang Melayu sama-sama dalam kelompok UMNO dan PAS, mereka mewujudkan suatu permuafakatan ini yang jadi 14 September ni. Muafakat nasional. Apabila mereka melihat parti yang sedang bermasalah dan mencari masalah ni, melihat, kali ini jatuh kerajaan ni, maka mereka cepat-cepat keluar daripada kelompok yang mereka jadi kerajaan. Mereka kerajaan, mereka keluar. Panggil dua kelompok yang di luar ini, yang mereka lihat kemenangan akan datang ini, akan pergi kepada dua kelompok ini, PAS dan UMNO ini, dalam muafakat nasional, mereka pergi kepada kelompok yang tidak ada kuasa, sedangkan mereka ada kuasa. Tapi mereka tahu mereka bakal kalah. Mereka ni, sekarang ini mereka membuat suatu kelompok yang baru yang dipanggil Kerajaan Perikatan Nasional. Jadi ertinya mereka nak mempergunakan muafakat nasional. Saya melihat bahawa PPBM ini dia mencuri kemenangan pada PH ketika 2018 dan sekarang mereka akan mencuri kemenangan yang bakal diraih oleh muafakat nasional PAS dan UMNO untuk pilihan raya akan datang. Sebab tu saya lihat ini parti bermasalah dan sedang mencari masalah dengan rakyat. Sebab apa? Hari ini rakyat khususnya orang muda. Saya tak tanya daripada DAP, PKR dan PAN. Hari ini mereka sudah lihat bahawa PRU yang akan datang ini mereka akan menghukum secara maksimal golongan lompat parti dan pengkhianat. Sedangkan orang-orang yang mempunyai dua sifat ini, lompat dan pengkhianat, mereka duduk dalam satu parti ini. Apa parti itu? Parti PPBM. Itu yang saya kata parti bermasalah dan cari masalah. Itu dia. Ustaz, tentang keadaan sekarang ni, PPBM yang begitu bermasalah, saya dulu memang saya menentang. Saya tak bersetuju PPBM menyertai muafakat nasional.
Tetapi akhirnya dia dibawa juga masuk dan sekarang ni timbul masalah. Sekarang nak mengeluarkan pula daripada Muafakat Nasional ni satu masalah lagi kerana ia akan menyerit dengan PAS. Jadi Ustaz fikir macam mana pandangan warga PAS Pesik seandainya hanya kerana PAS mahu mempertahankan PBBM ini, bukan warga PAS tapi setengah pemimpin, 2-3 orang yang ada ke atas tu yang dia orang kata kluster kayangan, kluster menteri ni, kerana dia sedap duduk sebagai menteri, dulu tak pernah jadi menteri, mahu mempertahankan PBBM, jadi mereka lebih redha untuk bermasalah dengan UMNO yang kita mewujudkan Muafakat Nasional. Jadi dalam keadaan begini, Ustaz sebagai mantan warga PAS dan tentu Ustaz juga mencari ramai kawan-kawan dan sebagainya, apa dia punya reaksi di kalangan, saya berhubung dengan warga Sabiqun, Ustaz. Sabiqun ya. Okey, Sabiqun. Sabiqun ya. Sabiqun dia menyatakan bahawa mereka cukup upset. Cukup kecewa dengan pimpinan PAS yang sanggup menodai hasrat awal penubuhan Muafakat Nasional. Hanya kerana dengan kemasukan PBM menyertai dan mereka pula sanggup keluar menyertai pula Perikatan Nasional. Jadi Ustaz, apa pula pandangan Ustaz? Mesti Ustaz ada kawan-kawan juga kalangan warga PAS tak? Saya secara peribadi melihat gini. Dia ada satu perkara yang pelik apabila PAS ini menyertai suatu parti politik gabungan yang dinamakan Parti Perikatan Nasional secara berdaftar gabungan, coalition. Tanpa saya dengar ianya dibincangkan dalam muktamar mereka. Tanpa saya dapat akses ataupun dapat maklumat bahawa ianya diluluskan oleh Majlis Syura Ulama. Diluluskan oleh Majlis Syura Ulama ya. Sedangkan sebelum ini, sefahaman saya dan pengalaman saya dalam PAS, apa-apa jua perkara besar yang melibatkan dasar perjuangan dan melibatkan taktikal yang melibatkan organisasi secara bertulis, dia akan dibawa kepada muktamar. Minta mandat dan dia akan mendapat kelulusan daripada Majlis Syura Ulama. Tetapi yang PAS ini menyertai komponen parti Perikatan Nasional ini, saya belum pernah dengar lagi lah. Dibawa dalam muktamar dan dalam Majlis Syura Ulama. Sebab itu saya rasa, adakah dalam kes PAS menyertai parti Perikatan Nasional, bukan Kerajaan Perikatan Nasional. Sebab Kerajaan Perikatan Nasional satu nama yang diberi untuk kerajaan yang diberi ini. Tapi Parti Perikatan Nasional ini, saya agak pelik sikit lah. Sama ada PAS secara sedar diri memang nak masuk, ataupun PAS ini terpedaya ataupun diperdaya supaya masuk. Sebab urutan kepada kelulusan daripada muktamar ataupun Majlis Syura Ulama saya tak dengar. Okey, apa pandangan akar umbi yang saya nak tengok, kalau mereka mempertahankan untuk kekal berada dan bersama-sama dengan PBBM, saya tak tahulah, macam saya kata Al-Sabiqun dah kecewa, macam di Selangor contoh ya. Ustaz di Selangor pernah bertanding atas tiket PAS di Kuala Selangor, di Bukit Malawati ya. Dan apakah Ustaz, takkan Ustaz tak ada kawan, mestilah ramai kawan-kawan dalam ranting dan juga cabang-cabang PAS. Dan saya mendengar daripada contohnya pimpinan utama PAS di Gombak, dia telah memberi kenyataan bahawa apa jadi pun dia tak menyokong calon Barisan Nasional untuk akan datang, sedangkan calon dari PBM adalah Azmin Ali. Ya, ini saya melihat bahawa mereka sudah mula sudah wujud lagi satu budaya, tidak ada lagi kewalakan yang jelas dalam parti PAS. Boleh Ustaz ini? Saya gini, dia ada dua sudut pandang. Pertama, kalau PAS akan terus bersama dengan Parti Perikatan Nasional, adakah mereka akan bertanding atas lambang logo Perikatan Nasional ataupun akan menggunakan logo bulan? Itu yang pertama. Kalau PAS terus dengan Perikatan Nasional, adakah ahli mereka ini dia akan akur kepada arahan parti ketika menghadapi raya? Biasanya mereka akan akur sebab mereka walak kepada keputusan parti. Itu dari segi ahli. Tetapi yang penyokong atau pagar ini belum tentu lagi. Sebab dia akan melihat rasional. Kenapa PAS bersama dengan Perikatan Nasional? Yang di sana tonggak dia ialah parti PPBN. Parti yang sedang bermasalah dan mencari masalah. Sebabnya apa? Sebab di sana parti ini hanya ada 6 wakil rakyat sebelum ni. Betul.
Yang lain tu semua jenis lompat-lompat hianat parti. Daripada PKR, ada daripada DAP, yang daripada UMNO itu sendiri. Jadi, kenapa PAS mahu bersama dengan parti yang ada bermasalah? Dari segi kepimpinan dia. Dari segi ahli parlimen dia. Yang mana PAS memang sendiri daripada awal-awal lagi memang amat marah dengan ahli parlimen ataupun ADUN yang lompat parti. Oh, PAS memang dulu tak suka? Memang tak suka. Sebab dulu masa kerajaan Terengganu tahun 59, 50 berapa? Jatuh kerana lompat parti. Oh, zaman Ibrahim Fikri. Oh ya, sebab lompat parti. Memang PAS memang dia orang kata amat marah kepada wakil rakyat yang lompat parti. Tapi kali ini PAS boleh terima. Tapi kali ini PAS boleh terima bersama parti-parti yang menerima wadah mangkuk yang lompat parti ni. Yang mana mereka ni daripada UMNO, of course dia kata ni orang pengkhianat parti kami. Daripada PKR, ini pengkhianat parti kami. Jadi kenapa PAS boleh terima? Adakah PAS ini berubah dari segi tabiat perjuangan dia? Itu je. Kita nak tanya. Adakah berubah daripada dulu? Pimpinan ke atau apa? Pimpinan tak? Saya rasa pimpinan. Sebab itu saya bertanya tadi Ustaz lagi, bahawa apakah dapatan Ustaz di kalangan warga PAS, ahli-ahli PAS peringkat akar umbi? Saya yakin tentulah mereka sudah merasa kecewa dengan hala cara kepimpinan parti yang sebegini, yang akhirnya besok PAS juga dilihat jadi cacah merbah. Apa pandangan Ustaz? Saya lihat ginilah. Dulu saya menegur apabila pimpinan PAS berterusan menyokong bersama dalam PR dulu, DAP dan PKR, sehingga prinsip perjuangan parti itu seolah-olah digadaikan. Kita memberikan desakan, akhirnya kami kena pecat lah. Kami kena pecat. Kami 5 orang kena pecat lah. Berapa orang Ustaz tu? Datuk Hasan Ali, Ustaz Kazim alias Ustaz Kazim, Ustaz Samasri, Ustaz Hafiz Nordin dan saya lah 5 orang. Jadi kami jadi masa tak apalah. Tapi lepas kami kena pecat 2013, 2015 muktamar buang mereka parasit yang bermasalah. Alhamdulillah walaupun kami terpecat, tetapi tujuan kami untuk menghalau, maksud dia untuk membuang sifat parasit yang dalam PAS berjaya. Kami tak suruh mereka keluar. Kami suruh mereka ni jangan akur tunduk. Presiden kamu ialah Tok Guru Haryadi. Bukan presiden kamu Lim Guan Eng ataupun Anwar Ibrahim ketika itu. Cuma kali ini saya tidak mahu PAS sudah keluar daripada mulut harimau, masuk dalam mulut babi pula. Gitu. Saya tak mahu tu je. Tak Ustaz, sebab saya tengok sebelum menjadi kerajaan, sebelum jadi menteri, sebelum jadi timbalan menteri dalam kerajaan, pimpinan PAS begitu menjadi hero lah, membela kepada kematian Adib, kan? Kononnya macam-macam lah. Begitu juga dengan himpunan yang diadakan di Padang Merbuk Ustaz tempoh hari. Tapi bila dah masuk dalam kerajaan ni tiba-tiba sunyi sepi. So boleh Ustaz bagi pandangan? Dia ginilah. Dalam kerajaan, dalam kabinet itu dia ada menteri undang-undang. Menteri undang-undang dah buat. Menteri Undang-Undang daripada PAS. Itu saya kata. Menteri Undang-Undang kena buat. Dia kena selidik. Maksud dia, di sana sebab gini, dari segi Menteri Dalam Negeri ketika itu Tan Sri Muhyiddin kan, ketika kes Adib itu, Tan Sri Muhyiddin PM, dia jadi ini. Siasatan polis di peringkat awal sudah mendakwa 4 orang. Di atas Akta 307. Maksud dia membunuh tanpa niat. Bila arwah Adib meninggal je, dia nak minta PDRM siasatan minta untuk tukar kepada 302. Mana membunuh dengan niat. Kenapa berhenti? Terhenti begitu saja ya. Cuma ketika itu AG pada ketika itu, kita kena nak carilah punca kematian. Punca kematian tu biarlah mahkamah. Dakwa PDRM sudah hantar kertas siasatan untuk dakwa. Tukar 307 pergi 302. Biar mahkamah menentukan apa punca kematian. Adakah dibunuh ataupun dia jatuh longkang seorang-seorang ke gitu. Jadi kenapa ditukar? Nak buat RCI. Bila dah buat RCI, selesai panjang RCI. Mahkamah Coroner kata memang disebabkan oleh hentakan secara tu kan, secara paksa beramai-ramai punca kematian dia. Jalanlah terus. Kenapa tak jalan? Ya, saudara, nampak gayanya panjang kalau nak bersembang dengan Ustaz ni. Banyak cerita ni. Maklum sajalah, mantan calon ahli parlimen untuk parlimen
Kuala Selangor, calon DUN di Melawati, di Benteng Lepas. Ya, soal kalah, soal menang itu takdir Allah SWT, Ustaz. Tapi bagaimanapun Ustaz terpilih sebagai salah satu calon. Memang banyak benda saya nak bercakap, tapi seperti orang cakap, waktu itu sentiasa mencemburui kita. Jadi saya mungkin nanti dalam masa sebulan dua nanti, kalau ada kesempatan, kita akan bersama lagi dengan yang bahagia Ustaz Norman Taha. Kini menjadi seorang aktivis. Aktivis apa Ustaz sekarang ni? Aktivis masyarakat. Aktivis masyarakat. Kita mendoakan kesihatan Ustaz, sehat walafiat demi kesejahteraan, dan ingatlah bahawa kita adalah warga cinta damai dan kita tidak akan mengizinkan bumi ini terhakis perasaan harmonis sama kita. Jadi saudara, santunilah keluarga saudara, santunilah warga kita dalam muafakat nasional seperti itu. Tak gitu Ustaz? Ya, betul. Saya antara pendukung muafakat nasional yang tegar. Ya. Okay. Jadi saya memang mahu mengimpikan suatu hari nanti PAS dengan UMNO ini yang hampir 6 dekad lebih mereka bertembung secara politik, mereka ini dapat menguruskan negara ini untuk rakyat negara ini dengan yang terbaik. Okay. Golongan yang ada agama, golongan profesional, teknokrat, mereka mampu menguruskan negara ini dan rakyat ini dengan yang terbaik. Pengalaman yang kita ada di negara kita. Terima kasih Ustaz. Saya ucapkan saudara selamat malam. Jangan lupa besok kita solat Jumaat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.